Selalu kita dengar pembunuh ni, dia bunuh mangsa dia dan dia makan daging dia kan. Tapi ada yang lebih dahsyat. Terdapat satu kes pembunuhan ni yang mana pembunuh dia bukan sahaja bunuh orang, tapi dia juga siat kulit mangsa dia dan buat kulit perabot. Seram kan? So, pembunuh ni bernama Ed Gein. Iaitu Ed Gein ni seorang pembunuh yang berasal daripada Amerika Syarikat. Okay, sebut sedikit tentang pembunuh Ed Gein ni. Ed Gein ni berasal daripada Plainfield, Wisconsin. Waktu dia kecil, dia ni seorang yang tak bersosial. Kata kawan-kawan dan cikgu-cikgu dia waktu sekolah, Ed Gein ni seorang budak yang pemalu, tapi dia suka gelak seorang-seorang. Tak tahulah kenapa dia gelak seorang-seorang, tapi dia terhibur dengan diri dia kot. So, kenapa Ed Gein ni dia tak bersosial dengan orang lain? So, sebab mak dia tak kasih berkawan dengan orang. Kalau dia nampak Ed Gein ni berkawan dengan orang, dia akan marah atau hukumnya anak dia ni. Mak dia kata, orang di dunia ni semua jahat. So, dia tak nak ada anasir-anasir jahat yang anak dia akan terikut. Jadi Ed Gein ni hanya berkawan dengan abang dia dan kadang-kadang diorang ni akan dikurung di ladang milik mereka tau. Mak dia kurung sebab tak nak bagi dia bersosial. Selain daripada kurung, mak dia juga selalu bacakan kitab Bible untuk terapkan unsur keagamaan Bible tu. Tapi apa yang dia terapkan tu macam benda yang pelik lah. Contohnya, dia kata semua manusia kat dunia ni jahat. And then dia kata semua perempuan ni pelacur. Dahsyat kan? Kita sekali ke ketak kan? So, detik mulanya dia jadi pembunuh pada dia umur 38 tahun. Waktu tu mak dia dah meninggal dah. Jadi dia tinggal dengan abang dia dekat ladang rumah dia orang. Jadi pada suatu hari tu diorang tengahlah bakar-bakar pokok kat ladang diorang tu kan. Tiba-tiba berlaku kebakaran besar. Jadi diorang panggil lah bomba. Waktu bomba datang tu Ed Gein kata, "Cik, abang saya hilang. Abang dia tak dijumpai." Dan malam kebakaran tu mayat abang dia dijumpai di kawasan yang terbakar tu. Waktu awal-awal polis sahkan yang dia meninggal sebab sesak nafas lah sebab kebakaran kan. Tapi polis mengesyaki sesuatu yang aneh dekat Ed Gein ni, yang mana diorang tengok postmortem badan abang dia ni, terjumpalah kesel lebam di kepala dia dan hasil daripada bedah siasat mendapati yang abang dia ni bukan mati sebab sesak nafas kebakaran tu, tapi telah mati sebelum berlaku kebakaran tu. Tapi polis tak dapat bukti yang menunjukkan Ed Gein ni bunuh abang dia. Jadi Ed Gein ni terlepas lah. Waktu umur 38 ni, Ed Gein ni sukalah baca majalah ataupun kisah-kisah pembunuhan tau, yang misteri, atau dia suka baca tentang cannibal. Daripada bahan bacaan tu lah dia jadi rasa tertarik nak bunuh orang. Kita jadi takut kan nak baca buku tentang pembunuhan, takut kita pun terikut buat benda tu. Allah, na'udzubillah min zalik. And then macam mana terbongkarnya perbuatan Ed Gein ni yang merupakan seorang pembunuh apabila pada tahun 1957 terdapat satu kes kehilangan seorang pemilik kedai perkakas. Dan polis siasatlah siapa yang datang kedai tu pada hari tersebut kan. And then polis dapati bahawa semalam sebelum kejadian pemilik kedai ni hilang, Ed Gein ni datang kedai pemilik ni. Polis apa lagi, pergilah rumah Ed Gein ni dan diorang check lah di sekeliling rumah luar kan. Tak adalah apa-apa yang pelik. Dan masuk je rumah Ed Gein ni, ya Allah. Polis jumpa apa? Pertama, polis jumpa banyak tulang dan tengkorak manusia kat rumah dia and then di atas katil Ed Gein ni. Yang kedua, semua perkakas dapur milik Ed Gein ni diperbuat daripada tulang dan tengkorak manusia. Yang ketiga, polis jumpa banyak kerusi yang diperbuat daripada kulit manusia. Dan yang keempat, polis akhirnya jumpa mayat pemilik kedai perkakas tu, yang mana kepala dia dah dipenggal, hati dia dibungkus dalam plastik yang dia digantung. And then yang ketiga, habis badan dia dirobek-robek, disiap-siap lah sebab dia kan nak kulit manusia tu kan. Jadi Ed Gein kata dia dapat tulang-tulang manusia ni bukan dia bunuh, tapi dia pergi gali 40 kubur mayat manusia
dan dia ambil mayat tu bawa balik rumah sebab dia nak kulit tu. And dia kata waktu dia buat kerja tu dia tak waras, dia tak betul. Motif dia buat sedemikian adalah dia kata lepas mak dia meninggal, dia teringin nak cipta, nak hasilkan satu body suit wanita yang dia boleh pakai kat rumah. Walaupun polis jumpa tulang dan mayat banyak di rumah dia, dia hanya disabitkan kesalahan satu pembunuhan yang mana yang pemilik kedai tu, sebab dia kan kata yang lain-lain tu dia waktu tak waras. Jadi dia kata juga dia ada masalah mental. And then pada tahun 1984 dia telah meninggal dunia di Institut Kesihatan Mental tersebut. Jadi konsep pembunuhan Ed Gein ni banyak diinspirasikan oleh pencipta filem-filem pembunuhan yang mana dia orang nak wujudkan karakter based on cerita Ed Gein ni lah. Contohnya karakter Buffalo Bill dalam The Silence of the Lambs. And then yang kedua Leatherface. Yang ketiga The Texas Chainsaw tu. Karakter pembunuh tu pun diinspirasikan dari watak Ed Gein.